Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis qiraati umul kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan kesempatan kita pada malam ini dapat berada sama-sama melaksanakan solat fardu maghrib berjamaah, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan kesungguhan kita berada di dalam taman-taman syurga, majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini juga sekali lagi dan untuk kesekian kalinya, saya bersama-sama kita semua, marilah kita terus menjaga diri kita, ahli keluarga dan jemaah kita dalam suasana COVID-19 yang masih lagi belum ada nampak tanda-tanda redanya di situ. Ya, hari ini Perak sahaja kita ada 52 kes baru. Perak sahaja. Ya, tidak termasuk negeri-negeri yang lain, dan keseluruhannya saja cecah hari ini kalau tak silap saya 580 lebih, 586 barangkali. Ya. Dan sudah ada beberapa tempat dalam negeri kita yang sekolahnya, beberapa sekolah ditutup, dan juga dalam pertimbangan ada beberapa tempat yang dalam pertimbangan mungkin adakah keperluan untuk mengehadkan kembali bilangan jemaah itu. Bukan semualah. Tempat-tempat di ataupun di kawasan yang terjejas, ataupun yang kesnya nampak macam mendadak. Jadi sebab itu saya pesan kita semua ambil pedulilah tentang perkara ini. Kita tak nak berlaku sebagaimana di negeri jiran kita, Selangor, KL, Putrajaya, yang mana kembali kepada asal masjid, terhad sembahyang fardunya hanya beberapa orang sahaja. Jadi adakah kita nak kembali kepada asal, sedangkan kita dah lalui saat-saat
bagaimana kita rasa rindu. Jadi kalau kita masih lagi tidak ambil perhatian ini, kita tak pastilah bagaimana kita boleh menghadapi situasi ini. Dan kita doalah. Di samping kita berusaha, kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka jalan, mengangkat ujian wabak kita ini. Mudah-mudahan kita dapat kembali kepada sedia kala. Dan dalam pada kita disebut sebagai kita jaga kita, jangan lupa yang asas utama kita, iaitu kita jaga Allah, insya-Allah Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazuka. Kita jagalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga hubungan kita dengan Allah Taala, maka yakinlah kita, insya-Allah apabila hubungan kita dengan Allah, kita jaga elok-elok perintahnya, kita sentiasa mengambil perhatian, larangannya juga kita sentiasa peka terhadap larangan-larangan Allah, maka insya-Allah Allah Taala akan bersama-sama kita dan memelihara kita, tuan-tuan. Itu sebagai peringatan kita bersamalah. Dan sudah pastilah, tuan-tuan, kalau kita dapat gambarkan bila masjid itu terhad bilangannya, mungkin barangkali kuliah juga. Takkan? Boleh. Wallahualam, saya tak pastilah di negeri, 3 negeri yang dikenakan PKPB itu setakat sembahyang saja terhad ataupun macam mana. Tutup tidak, masjid tidak tutup. Tutup tu tutup lah, dah malam tutup lah masjid, orang dah balik tutup lah. Ini pun tutup juga, lagi habis main-isyak tuan-tuan balik tutup lah. Tutup dalam erti kata tutup terus, tak ada orang boleh masuk, itu tak ada lah. Masjid tetap berfungsi 5 waktu. Cuma mungkin bilangannya dihadkan, hanya beberapa bilangan tertentu. Jadi yalah, kita berharap supaya tidaklah sampai ke merebak yang begitu drastik ke negeri-negeri lain sehingga menjejaskan urusan yang berkaitan dengan peribadatan di dalam masjid. Baik, tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sekadar mukadimah kita pada malam ini. Mudah-mudahan adalah peringatan kepada kita untuk kita lalui situasi yang mencabar ini. Jadi malam ni insya-Allah kita sambung kuliah kita berkenaan dengan tafsir Al-Munir, juzuk amma. Malam ni kita masuk pada muka surat 94. Surat 94 pada perenggan yang terakhir tu betul ya. Baik, iaitu kita sambung pada ayat yang kelima. Sebelum ini kita dah masuk atau dah bincangkan ayat 1 hingga 4. Bagaimana langit terbelah, kemudian bintang-bintang jatuh berguguran, lautan meluap-luap, kubur dibongkar, dibangkitkan semula. Jadi sambungan pada malam ini ialah ayat yang kelima. Apabila semua benda tu Allah Ta'ala cerita, satu-satu akan berlaku. Kenapa Allah Ta'ala cerita perkara-perkara tersebut? Maka jawapannya pada ayat yang kelima ini. Okay. Ayat yang kelima berbunyi, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jawab syarat pula ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Yang bermaksud pada setiap jiwa, yakni orang akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Bila dah nampak keadaan huru-hara ketika itu, langit terbelah, bintang-bintang jatuh berguguran, lautan berluap-luap, ketika itu manusia baru akan teringat amalan dia. Kerana dah berlaku kedahsyatan itu di hadapan mata dia. Sebelum ini mungkin barangkali dia dengar saja.
Sebelum ini barangkali dia hanya membaca sahaja. Baca, oh nanti kiamat nanti macam ni keadaannya. Nanti kiamat nanti langit akan terbelah. Hanya baca sahaja. Maka tak adalah rasa apa, mungkinlah rasa gerun. Tapi sebab dia tak nampak depan mata, dia feeling dia tak sama. Ya. Tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita naik kereta, kadang-kadang kita tak tahu pun rotek kita mati bila. Lesen mati bila pun tak tahu. Lesen tu orang tahulah sebab hari tarikh lahir. Kalau tak ada roadblock, kita biasa tak ada apa pun. Bawa kulu kilir. Bila ada roadblock, baru kita rasa, Allah, rotek aku hidup lagi ke mati ni? Masa tu baru teringat pasal dah kena tahan masa tu. Rupa-rupa cek lah, dah 2 bulan dah mati. Tak tahu langsung. Bawa aku hulu gila. Masa tu tak rasa takut sebab dia tak ada depan mata kena tahan ke. Tak ada. Tapi apabila dah depan mata, barulah gelabah kelang kabut. Rotek matilah, macam mana nak buat ni. Ada tak jalan potong ke kita nak kilas ke macam mana. Ada ke bacaan tertentu nak elak supaya polis tak nampak ke apa ke. Masa tu terfikir macam-macam tuan-tuan. Cuak. Jangan main-main. Walhal mungkinlah kita kata rotek je. Habis tinggi saman lah. Tapi oleh kerana dia berlaku depan mata, sebelum ni dia dengar je rotek mati ni, kena kesalahan ni, kena denda compound ke apa ke semua. Dia dengar je kesalahan tu ataupun dia tengok orang. Itulah siapa suruh tak renew rotek, itulah siapa suruh tak hidupkan lesen, itulah siapa suruh macam-macam. Dia dengar saja, tapi apabila dia sendiri lalui, baru dia rasa, dahsyat juga. Itu sebagai perumpamaan. Maknanya bila berlaku kedahsyatan suatu itu, real di hadapan mata, barulah kita rasa takut. Barulah kita rasa terfikir macam-macam yang kita fikir. Baik. Apabila terjadi perkara tersebut, setiap diri mengetahui perbuatan masing-masing, iaitu ketika dibentangkan buku catatan, sama ada baik ataupun jahat, kerana cuai, baik ataupun jahat. Masa tu baru dia tahu. Kerana ketika itu dah dibentangkan di hadapannya amalan-amalannya dan ke mana hala tuju yang dia nak bawa, dan juga apa yang diperolehi hasil dari amalan masa hidup di dunia, tuan-tuan. Tapi ada makna tak ketika itu kalau kita teringat amalan? Dah tak ada makna dah, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana ketika itu dah tamat dah tempoh untuk kita nak beramal. Habis. Dah berlaku hari kiamat. Macam kita dalam periksa. Sebelum periksa, mungkin yang alert ambil tahu, study, ulang kaji, bincang, tanya. Dia buatlah. Yang tak ambil tahu juga. Ada juga. Dia buat tak tahu, tengok TV, sibuk main sana sini. Rupa-rupa tengok-tengok minggu depan nak periksa. Tak apa lagi, masih ada lagi masa. Tapi kalau masa menjawab tu baru teringat, Allah nyesalnya. Menyesal aku tak baca buku, menyesal aku tak ulang kaji, menyesal aku tak buat study group dengan kawan-kawan. Tak ada makna dah ketika itu. Sebab apa? Sebab kita dah selesai menjalani peperiksaan ataupun sedang menjalani peperiksaan. Kalau tengah jawab baru tengok, Allah, tajuk ni ke keluar? Aku tak baca pula tajuk ni. Masa tu penyesalan sudah tidak membawa makna. Tapi tak apalah, periksa dunia ni taklah ke mana sangat, tuan-tuan. Kalau setakat periksa awal tahun, akhir tahun ni, gagal awal tahun, hujung tahun ada lagi. Gagal hujung tahun, tahun depan ada masuk tingkatan lain lagi. Gagal tingkatan tu, tingkatan akan dapat ada je. Ada sahaja periksa yang mendatang. Boleh berusaha. Hatta SPM kalau gagal sekalipun bukan penamat segala-galanya.
Dia boleh berusaha lagi. Gagal dalam periksa di universiti pun masih ada ruang lagi untuk dia berusaha. Tapi kalau gagal dalam peperiksaan akhirat kita ni tuan-tuan, tak ada peluang. Kita dah tak ada peluang dah untuk memilih atau berusaha lagi. Sekali itulah yang kita ada. Inilah peluangnya, inilah tuan-tuan. Kalau kita gagal ambil masa ini, dunia ini sebagai satu tempat Allah uji kita, ayyukum ahsanu amala, siapa dari kalangan kamu yang amalannya terbaik, kita tak ambil peluang exam ini, ya. Inilah tempoh exam kita. Kalau tak ambil peluang masa tempoh exam ini, habis masa menjawab exam, sama ada kita mati ataupun hari kiamat, maka tak ada dah peluang. Masa tu teringat keluar air mata darah pun tak ada makna. Periksa tak apa lagi. Nangis-menangis tak apa, engkau tak lulus pun tak apa. Tahun depan aku kahwin dengan kau dengan orang kaya, selesai masalah. Ada orang dia up dalam status Facebook, dia kata, anda gagal dalam SPM, jangan risau. Itu bukan penamat segala-galanya. Dia pun tunjuk result dia gagal lah. Dia bangga pula tu dia gagal tu, dia tunjuk result SPM dia tu. Lepas tu dia berjaya lah, katanya dia berjaya lah mungkin. Apa-apalah sebab dia berusaha ke. Tak apalah, itu peperiksaan dunia. Tu saya kata tadi, peperiksaan dunia ni gagal macam mana pun tetap ada peluang. Kita ada peluang. Walau peringkat mana peperiksaan sekalipun, hatta peperiksaan tertinggi sekalipun dalam disiplin pendidikan, contohnya PhD sekalipun, masih ada peluang. Tapi kalau gagal dalam peperiksaan akhirat kita, tak ada apa peluang lagi dah. Yang kita boleh lakukan. Mereka akan mengetahui apa jua amalan yang ditangguh ataupun tidak sempurna kerana cuai dan lalai. Tuan-tuan, dalam ayat ini, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ada dua. Satu ma qaddamat, satu wa akharat. Ada beberapa pendapat. Antaranya yang pertama, ma qaddamat ini ialah amalan yang kita dah buat dan kita bagi kepada Allah Ta'ala. Kita nak bawa bertemu Allah Ta'ala. Masa tu baru kita tahu apa amalan yang telah kita bawa ni. Kita duk buat amalan selama ini, kita hantar kepada Allah Ta'ala, kita pun risau. Adakah Allah terima amalan kita yang kita dah bagi ni, yang kita dah serah? Macam kita kata tugasan, kalau universiti, assignment, kita kena hantar kepada lecturer. Kita pun risau, lecturer ni boleh terima ke assignment aku ni? Tesis aku ni boleh terima ke penyelia ni? Ada salah tak? Ataupun nanti kena panggil, kena buat pembetulan balik ke? Kita risau. Berapa markah dia nak bagi? Itu apa yang dia dah buat. Ma qaddamat, kita dah bawa bekalan masa tu. Kita pun tak pasti setakat mana yang Allah terima. Walau dalam masa yang sama, kita sentiasa berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadatku. Terimalah amalanku dengan penuh keikhlasan. Kita doa, tapi wallah alam, segalanya kita serah kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama, ma qaddamat, apa yang kita dah buat, kita dah hantar amalan kita. Wa akharat, dan apa yang kita tak dapat buat. Itu sebab dia kata, apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan. Allah bagi masa kepada kita, sama. Si A, dia dapat hantar bekalan amalannya banyak. Si B, mungkin dia rasa sikit berbanding yang si A. Bila dia tengok, lah rupanya banyak benda yang aku terlupa buat. Dia lalai. Allah bagi masa, dia tak laksana sebaik mungkin ruang yang diberikan. Masa yang Allah Ta'ala bagi. Umur kita inilah modal untuk kita beramal dalam kehidupan. Kalau Allah Ta'ala bagi masa kepada kita,
kita pun tak guna sebaiknya, maka itu yang disebut wa akharat, apa yang kita dah lupa, lalaikan. Markah boleh kita dapat banyak dalam exam. Kita buat banyak ni karangan, contohnya buat karangan, rupanya panjang-panjang karangan tu, kita lupa yang panjangnya hanyalah bunga-bunga je. Isi tak ada. Kalau dalam karangan ni isilah dia punya markah yang tinggi. Rupanya kita habiskan masa, kita buat benda-benda yang tak masuk dalam penilaian. Wa akhirat, rupanya Allah ruginya aku habis masa. Periksa bagi masa menjawab 2 jam untuk buat satu karangan, contoh. Rupa-rupa aku buat. Aku hantar, yang aku hantar tu aku silap. Rupanya masa yang aku dapat tu aku tak buat apa yang dikehendaki. Aku buat benda yang tak sepatutnya. Benda-benda yang tak ada markah dalam penilaian. Itu kita kata Allah rugi, itulah rugi. Kenapa masa hidup aku tak banyak bersedekah? Kenapa masa hidup aku tak banyak berbuat baik? Kenapa masa hidup aku tak banyak sembahyang sunat? Kenapa masa hidup aku tak banyak baca Quran? Kenapa masa hidup aku tak banyak membantu orang? Semua tu akan berlega wa akharat, apa yang dia lalaikan. Jadi kita ambil peluang. Kita pun tak pasti tuan-tuan, berapa lama lagi tempoh yang Allah bagi kepada kita ni. Tahu? Mungkin beberapa tahun lagi, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin sekejap je lagi. Tak tahu. Sekejap je lagi. Tak tahu besoklah. Malam tadi elok je sama-sama datang dengar kuliah. Udah dengar balik dah tak ada dah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ma qaddaman wa akharat ini, ada pendapat yang mengatakan ma qaddaman ini apa yang dilakukan masih hidup. Amalan yang dilakukan masih hidup. Wa akharat ini apa yang dilakukan walaupun dia dah mati, tapi amalan dia masih hidup tu membawa dia atau membantu dia masa dia dah meninggal. Walaupun dia dah mati, dia dah meninggal, dia tak boleh beramal lah sebab dah meninggal. Meninggal kan boleh beramal lah. Tapi walaupun dia meninggal, apa yang dia tinggalkan masa dia hidup dulu masih membantu dia masa di alam kubur. Sebab itu kita cari jalan supaya ada amalan yang boleh membantu kita, terutamanya di alam kubur, di padang mahsyar. Kubur itu boleh jadi lubang dari lubang api neraka. Dan kubur juga boleh jadi taman dari taman syurga. Hufratun min hufratin niran, lubang dari lubang api neraka, dan dia juga boleh jadi taman dari rawdatun min riyadil jannah. Maka kita cari jalan. Kita umur 60, tak tahulah 60 ke 70, kita tak tahu. Tapi amalan kita, katalah umur kita Allah bagi setakat 60 saja, tapi rupanya amalan kita seolah-olah kita hidup kat dunia ni 1000 tahun, seolah-olah. Maknanya Allah bagi masa 60 tahun je, tapi kita gunakan masa 60 tahun itu dengan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat untuk amalan kita di akhirat kelak, maka seolah-olah kita hidup lama masih di dunia. Itulah perumpamaannya, tuan-tuan. Cari jalan. Terutamanya pahala yang berterusan. Contohnya wakaf. Pahala-pahala yang berterusan. Shadaqatun jariyah. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Semua terputus bila meninggalnya anak Adam, melainkan 3 perkara. Salah satunya shadaqatun jariyah. Pahala yang berterusan. Atau ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan juga anak yang soleh sentiasa mendoakan ibu bapanya. Shadaqatun jariyah. Carilah apa yang boleh menyebabkan. Ada orang, tuan-tuan,
Dia sponsor bil air, bil api, bil air masjid. Sampai masjid pun tak tahu siapa yang bayar bil. Asal datang bilnya negatif. Asal datang bilnya negatif. Tak tahu siapa bayar. Sini ada negatif. Bilnya negatif. Ada. Ke jenuh letak kat situ papan kenyataan ni. Tak ada siapa je. Benda hari pun saja je letak penyataan kod-kod lah ada orang. Jemaah sudi nak bayar. Jemaah pula, kira pula. Udah kita buh duit dalam tabung derma masjid. Tak apa, bayar je lah pakai duit tabung tu. Kira juga. Ada orang dia gitu. Bila kita tanya, masjid ni berapa bil ni? Banyak aircon pasang ni. Tak tahu Ustaz. Kenapa tak tahu? Ada je orang bayar. Ada je orang bayar. Kami pun tak tahu siapa yang bayar. Kena ada macam tu. Paling tidak gile-gile punya dia. Bulan ni si A bayar. Bulan depan si B bayar. Seterusnya lah. Boleh? Ada harapan? Jadi ada masjid dia kata, bil kami masjid, kami tak risau sebab dah ada yang bayar. Bila masjid cakap tak apa, tak payahlah bayar sebab masjid pun ada duit. Memang masjid banyak duit dia kata. Tak payahlah kan. Sebab jemaah memang masuk duit dalam tabung. Jadi itulah fungsinya untuk kita, untuk pembangunan masjid lah. Bayar bil ke pembangunan dan sebagainya. Apa jawab dia? Dia kata, saya pun nak terangkan kubur saya juga. Kata dia. Saya pun, kata dia, nak terangkan kubur saya. Tuan-tuan faham tak? Bukan pasang lampu dekat tanah kubur tu. Dah. Maksudnya, kubur dia tu, dia nak luas, bercahaya. Dengan cara, inilah, sedekah jariah. Maknanya walaupun dia meninggal, mudah-mudahan dengan amalan dia tadi, akan menyebabkan, walaupun dia dah lepas dah, dia tak buat dah amalan tu, tapi masih lagi berjalan pahala amalan yang dibuat walaupun dia dah meninggal dunia. Ada orang dia infak dari sudut makanan. Saya minta maaf Ustaz, saya tak dapat nak hadir kuliah. Ustaz, kekangan kerja, kadang malam kerja balik pukul 10 sampai rumah. Memang saya berminat, tapi saya tak kesempatan sebab kekangan kerja, mungkin kerjanya sampai malam barangkali. Tapi saya bersedia untuk bantu. Carilah mana-mana pengajian malam, saya akan sponsor makan. Ada? Boleh? Carilah. Minggu ni ustaz siapa? Sebulan sekian. Okay, saya sponsor. Tapi kalau dah halal nak sponsor, takat nasi lemak ni tak baloi. Nasi lemak masjid boleh. Bagi yang kau. Masjid pun demand lah sikit masa tu. Sebab apa? Sebab dia nak cari pahala. Nak cari pahala. Pahala lah yang akan membantu kita. Pahala lah yang akan menyelamatkan kita nanti tuan-tuan. Apabila ketika dia tengok amalan, masa tu dah tak boleh nak buat pahala dah. Dia masa tu lah pahala mencurah-curah. Masa tu dia tak boleh buat amalan dah. Tapi masa tu pahala mencurah-curah masuk. Sebab apa? Ada amalan yang dibuat masa hidup, masih lagi jalan. Itu kita nak usahakan tuan-tuan. Mereka akan mengetahui apa jua amalan yang ditangguh atau tidak sempurna kerana cuai dan lalai. Kalau dah sampai peringkat tu, tak boleh nak patah balik dah. Kita nak patah balik, minta, ya Allah, rupanya tak banyak amalan aku ni. Boleh tak aku nak patah balik, nak buat balik amalan? Tak boleh dah. Tak boleh dah. Itulah yang boleh kita buat. Tak ada makna dah. Kalau gagal periksa, boleh repeat lagi. Paper mana yang tak lulus? Okey, ambil lah paper tu, repeat balik. Boleh. Gagal ujian, boleh buat ganti dengan benda yang lain. Tapi kalau gagal kita dalam
amalan, perhitungan amalan kita di akhirat, tak ada kesempatan dah tuan-tuan. Itu je lah. Ini je lah kesempatan yang kita ada. Jadi sebab itu, ya, teringat hadis Nabi SAW, dalam ruang yang diberi ni, peluang yang dibagi kepada kita ni apa? Ightanim khamsan qabla khamsan. Rebutlah peluang 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum tua. Masa dikurniakan umur yang muda, itulah kesempatan kita buat sebanyak mungkin amalan. Ini kita guna alasan, muda ni lah kita nak enjoy. Muda ni lah nak enjoy. Kan nanti dah tua kita duduk kat masjid je. Tak, salah. Sebab kita tak tahu bila kita akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Wasihataka qabla saqamika. Waktu sihat sebelum datang sakit. Masa sihat ni lah, gunakan kesempatan. Datang. Masjid sentiasa terbuka. Datang. Dah sakit baru. Allah, kalau aku sihat ni, mesti aku selalu datang masjid. Masa sihat tak datang juga, dah sakit baru cakap. Jadi guna kesempatan waktu sihat. Baik. Berdasarkan maksud di sebalik peristiwa itu. Tadi. Dan firman Allah Subhanahu, hal ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Pada hari itu diberitahu kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Yunabba'ul insan. Yunabba'ul insan yawma izin bima qaddama wa akhar. Itu dalam surah Al-Qiyamah. Sama juga. Manusia akan tahulah apa yang dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Baru kita sedar betapa besarnya kesempatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Berdasarkan maksud di sebalik peristiwa itu ialah kiamat. Sudah pastilah tujuan yang sebenar ialah untuk menimbulkan rasa gerun untuk melakukan maksiat. Tujuan dia tak lain nak bagi rasa gerun. Daripada kita melakukan dosa dan maksiat. Sebab bila nampak depan mata, barulah kita akan rasa takut. Tak nak buat benda-benda tersebut. Macam usaha nak mengurangkan kadar orang merokok. Dia mencetak dulu mula-mula, dia tulis je merokok membahayakan kesihatan dekat kotak rokok tu kan. Tak jalan juga, rupa itu juga. Lepas tu, setiap kotak rokok mesti dicetak dengan gambar gambar yang ngeri lah orang kata kan. Kerongkong terbelah, lubang lah, paru-paru warna hitam lah, supaya nak bagi gerun orang cak rokok. Nak tanya ni, gerun ke tak tuan-tuan? Ada rasa gerun tak? Tak ada rasa apa-apa, relax je. Rupa itu juga, berkotak-kotak je. Lagi banyak ada. Kadang-kadang ditukar kotak tu. Beli-beli, buka terus ada kotak lain yang tak ada ni. Sampai peringkat macam tu. Asal tujuannya nak apa? Nak menggerunkan supaya orang berhenti lah. Tapi tak juga. Wallahualam, kalau ada orang insaf semua tu tengok tu, ya Allah, insafnya aku berhentilah beli. Ada tu adalah. Dia insaf tengok je lah. Jadi ada yang tanya, Ustaz, saya ni dah lama dah. Daripada kecil lagi sampai dah umur kat 60-70 dah isap rokok ni. Macam mana Ustaz? Boleh ke saya berhenti? Dia kata tak payahlah, terus je lah. Dia kata rokok tu sendiri akan memberhentikan pakcik nanti. Kalau dia faham-faham lah. Tujuan apa? Nak bagi rasa ngeri. Supaya jangan buat benda tu. Tapi tak tahulah apa kesilapannya, wallahualam. Tak juga orang rasa ngeri juga. Gitulah. Kemalangan jalan raya, buat pameran. Pameran, gambar-gambar kemalangan yang ngeri lah kan. Orang suka bawa laju, suka potong, suka
Kona tak bagi signal dan sebagainya, buat pameran ni, gambar orang accident, terburai perut, gambar orang accident tangan terputus, gambar orang accident lenyek habis hancur kepala. Ngeri tak tengok? Yang ngeri-ngeri ke? Yang buat-buat je, tak ada apa pun, laju je. Naik kereta pakai handphone je ke? Ni. Ya. Tak ada. Sebab dia gambar je, gambar je. Ngeri lah. Persen ngeri tu ada. Takut tu ada. Tapi dia tak, feeling dia tak sama dengan realiti. Ya. Sebab itu sebelum ni ada apa ni? Hukuman video, hukuman sebat dalam penjara. Pernah tengok? Yang bukan separa bogil, memang bogil kot tak? Memang habis lah. Cuma di masa sebat tu, dia tutup lah. Dia balik belakang kan. Ngeri je tengok tak? Tujuan dia apa? Nak bagi ngeri supaya jangan buat kesalahan jenayah yang hukuman dia, ini nanti kamu akan terima. Tapi rupa itu juga. Kes-kes meningkat juga. Kes-kes meningkat juga. Mungkinlah ada masa-masa menurun dan sebagainya. Tapi bila tengok real, macam ni, kita ketah. Tengok macam mana dia sebat tu gaya. Sebat, angkat tu, tersiat kulit melekat dekat rotan dia tu. Tapi, ya, yang sedar, sedarlah. Yang tak sedar, tetap tak sedar. Sebab nampak real depan mata. Begitulah juga, tujuan semua benda ni nak rasa gerun kita kepada dosa-dosa yang Allah larang. Tuan-tuan, saya teringat dari kata-kata Tuan Guru, salah seorang Tuan Guru, dia baru meninggal. Dia kata, bersihkanlah hati kita ni dengan berzikir, dengan zikrullah. Bersihkan dengan sebanyak-banyak. Kalau hati kita bersih, hati kita suci, dosa yang depan mata pun kita tak hirau. Maksudnya kita tak buat lah. Kita tak tergoda pun dengan dosa dan maksiat yang ada di depan mata. Kalau hati kita bersih. Tapi kalau hati kita tidak dibersihkan, hati kita sentiasa kotor dan gelap, jangankan yang depan mata, yang dosa yang jauh beribu batu pun, dia akan usaha nak buat dosa tersebut. Sebab apa? Sebab hatinya ketika itu kotor dan hitam, gelap. Sebab itu kalau kita ni, jiwa kita ni bersih, insya-Allah tuan-tuan, apa juga yang melingkari kita akan terpelihara daripada dosa dan maksiat. Baik, di samping menggalakkan manusia supaya patuh dan taat, setelah menerangkan perubahan sistem alam dan memberitahu tentang peristiwa berkumpul di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala mencela manusia kerana kecuaian mereka melakukan kebaikan dan mengingkari serta tidak mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah Ta'ala dah bagi kita macam-macam dah tuan-tuan. Allah Ta'ala beri kita nikmat yang tak terhitung nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tak akan terhitung nikmatnya. Daripada sekecil-kecil nikmat sampailah sebesar-besar nikmat. Bulu ni, bulu roma, bulu hidung kecil takat gugur selai dua ni kita ambil indah dah, tak ada apa. Siap cabut lagi. Tapi lupakah kita bahawa walaupun sekecil-kecil sehelai bulu roma atau bulu hidung, itu juga nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang kalau tak ada bulu roma pada badan kita. Cuba bayang kalau tak ada bulu hidung dalam hidung kita ni. Itu pun taklah sekecil nikmat. Sebenarnya ada lagi yang kecil lagi. Yang ini yang perumpamaan yang mudah kita faham.
Bulu roma, bulu hidung. Ada fungsinya. Nak cerita yang lagi besar, panca indera mata, Allah bagi kita melihat. Panca indera telinga, Allah bagi kita mendengar. Andai Allah tarik nikmat melihat, Allah tarik nikmat mendengar, Allah bagi nikmat panca indera yang lain, semua yang Allah bagi komplit, lengkap kepada kita. Cuma Allah Ta'ala minta supaya kita patuh je kepada Allah Ta'ala. Aku dah bagi kamu macam-macam, kamu patuh kepada aku. Walaupun kepatuhan kita kepada Allah Ta'ala itu bukan memberi kesan kepada Allah Ta'ala. Andai kata semua manusia ini, semua tak nak ikut perintah Allah Ta'ala, izzah, kemuliaan Allah Ta'ala tidak turun walaupun sedikit darjatnya. Allah tetap berada pada kedudukannya, kemuliaan. Dia bukan macam kita. Kalau semua tak sokong si A, tak adalah dia dapat jawatan. Tak adalah dia menang. Tak adalah bilangan. We don't have numbers. Sebab dia memerlukan. Aku perlukan kamu. Engkau perlu sokong aku. Kalau engkau tak sokong aku, habis aku. Begitulah. Itu manusia. Kalau sikit je tak sokong, dah terjejas. Kalau banyak sokong, kuat. Tak ada yang sokong langsung, rebah terus. Tapi Allah Ta'ala tak ada. Kita, walau semua sekalipun, tak ada seorang pun yang ingkar perintah Allah Ta'ala, begitulah juga kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya, ketaatan kita kepada Allah Ta'ala adalah untuk kembali kepada kita juga balik. Nikmat ketaatan itu kembali pada kita balik. Kalau kamu taat, aku akan bagilah kepada kamu. Jadi, kalau kita ingkar juga tuan-tuan, malulah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menyelar mereka kerana tidak patuh kepada suruhannya. Jadi Allah Ta'ala menyelar mereka-mereka yang Allah Ta'ala dah bagi macam-macam nikmat. Macam-macam nikmat. Kalau kita nak hitung tuan-tuan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri, kamu tengok. Kamu fikir sendiri, pada diri kamu ni tak payah kamu cerita bagaimana nikmat Allah Ta'ala yang di luar, nikmat alam yang ada di hadapan mata kita, yang Allah ciptakan kepada kita ni. Cukup kamu melihat, wa fi anfusikum, pada diri kamu itu sendiri, Allah bagi macam-macam yang kamu boleh fikir. Kalau kamu berfikir. Afala tubsirun? Adakah kamu tidak berfikir tentang hal itu? Adakah kamu tak melihat pada diri kamu? Allah ciptakan manusia ni lengkap dengan sistem. Sistem pencernaan, sistem perkumuhan, penglihatan kita, sistem saraf yang kompleks itu pun Allah cipta dengan penuh kesempurnaan. Apa lagi yang kita nak abaikan perintah Allah Ta'ala. Jadi sebab itu tuan-tuan, adalah sesuatu yang tidak berpatutan bagi kita sebagai hamba Allah Ta'ala mengabaikan apa jua perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hal kita telah dikurniakan berbagai nikmat yang cukup bernilai di sisi Allah Ta'ala. Apatah lagi nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Jadi mudah-mudahan kita jadilah sebagai hamba Allah yang benar-benar sentiasa patuh dan taat kepada perintahnya, terutamanya sementara kita masih diberikan masa dan peluang ini. Sampai masa Allah tarik masa kita untuk beramal, tak ada kesempatan. Itu jelah ruang yang kita ada. Saya fikir cukup sekadar itu tuan-tuan. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan manfaat kepada kita dalam apa yang kita bincangkan pada malam ini. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.